Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini insya-Allah kita akan bersiaran. Kak Rai akan bincangkan satu tajuk yang sangat penting, ya, iaitu metodologi Al-Quran dalam dalam menangani akidah golongan etis dan agnostik. Sebelum kita mulakan perbincangan, mari kita sama-sama mengaminkan doa supaya majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam menangani tajuk kita kembali kepada tajuk apakah metodologi Al-Quran dalam menangani golongan etis dan agnostik. Sebenarnya golongan etis dan agnostik ni sebenarnya telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya. Sebab dalam Al-Quran, dalam menetapkan akidah, Al-Quran telah menyatakan golongan-golongan yang batil, golongan-golongan yang sesat. Allah sebut di dalam Al-Quran supaya kita menjauhi golongan-golongan ini. Dan Al-Quran juga menyediakan set jawapan kepada akidah-akidah yang sesat ni. Jadi antara golongan-golongan batil yang dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran ialah golongan etis, agnostik, musyrik, Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Dalam siri yang lalu, Kak Rai dah bincangkan sedikit definisi golongan etis dan agnostik melalui perbincangan dalam Kimia Usadah Al-Ghazali. Jadi pada malam ini Kak Rai cuba untuk kongsi apa yang Kak Rai baca tentang metodologi Al-Quran, bagaimana Al-Quran telah menjawab persoalan-persoalan golongan etis dan agnostik ni dengan jawapan yang jelas, dan nyata. Baik, kita lihat golongan etis, Kak Rai dah beri itu kan, iaitu golongan yang menolak secara mutlak kewujudan Tuhan, dan mereka menetapkan bahawa sains empirikal ni tidak dapat membuktikan wujudnya Tuhan, dan mereka meyakini bahawasanya hidup ni adalah satu proses ataupun natural yang tak ada ruang tentang kewujudan Tuhan. Dan Kak Rai juga telah nyatakan definisi agnostik pada perbincangan yang lalu, iaitu fahaman golongan yang tidak tahu cara untuk mereka mempercayai Tuhan kerana pada pandangan mereka kewujudan Tuhan tidak dapat dibuktikan, dan mereka ni tak percaya kepada perkara-perkara sam'iyat, ataupun dalam istilah mudah, golongan ini dia golongan yang ragu-ragu. Golongan yang ragu-ragu ini banyak yang berada dalam berbagai tradisi agama yang dianuti oleh mereka, sama ada agama Kristian, Yahudi, orang Islam pun ada yang agnostik. Mereka ragu-ragu terhadap kewujudan sesuatu. Baik, jadi itu serba sedikit tentang definisi golongan etis dan agnostik. Golongan etis dan agnostik untuk kita faham. Dan kenapa kita nak bincang benda ni, sebab kesan buruk. Kalau etis tu memang dia tak percaya terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la mahalla laha minal i'rab dah dia. Tapi macam golongan agnostik ni, mereka ini berlaku dalam semua tradisi agama dan sangat bahaya. Dan golongan ini, apa kesan buruk dia? Dia akan menolak agama, free thinkers. Banyak orang-orang Melayu sekarang ni yang free thinkers.
menerima semua agama sekaligus kerana menganggap semuanya mungkin benar. Ni orang panggil pluralism. Agama ini semua sama benar, sama kebenaran. Itu pluralism yang lahir daripada agnostik ni lah. Mementingkan diri sendiri serta kemahuan sendiri dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Tu bahayanya agnostik ni, menganggap tidak ada sesuatu yang mutlak dalam hidup dan sebagainya. Bahaya. Dia melahirkan golongan-golongan yang free thinkers. Jadi bagaimana Al-Quran, apakah metodologi Al-Quran dalam menangani golongan etis dan agnostik ni? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dia semua persoalan-persoalan etis tu ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, memang akan terjawab segala persoalan-persoalan. Jadi Kak Rai akan bawa ayat pertama yang macam mana Allah telah jelaskan bahawasanya akan ada golongan etis ini yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita lihat apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap golongan ini. Etis ni bukan benda baru, dia benda yang telah wujud semenjak dahulu kala lagi, zaman Nabi pun ada. Dan hinggalah sampai hari ini, kenapa berlaku etis? Sebab semua orang tidak dapat menerima ilmu yang sama. Jadi kalau naknya kita kena baca Al-Quran. Baik, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan golongan etis ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah dia tahu sebab dia yang menjadikan kita dan dia mengetahui apa persoalan-persoalan manusia. Terutamanya bila mereka ini jauh daripada fitrah. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran ni bahawasanya persoalan etisnya begini. Tadi saya Kak Rai sebutkan, dia percaya bahawasanya dunia ini nature, satu proses. Allah tahu, dia sebut dalam Al-Quran. Dan maksud dia tadi apa? Dalam surah Al-Jasiyah ayat 24, dan mereka berkata, orang etis ni, dan Allah nukilkan di dalam Al-Quran soalan-soalan etis ini. Dan mereka berkata, tiadalah dunia yang lain selain daripada hidup kita di dunia ni. Dunia ni, hidup kita ni, hidup di dunia ni je. Kita mati dan kita hidup silih berganti. Satu proses. Tadi Kak Rai sebut ya. Orang etis dia kata dunia ni satu proses. Jadi pemikiran-pemikiran tersebut telah dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Orang etis hari ni pun mereka akan kata macam tu lah. Dunia ni proses. Hidup mati. Dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Time. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tempelak persoalan-persoalan orang yang tidak percayakan Tuhan, yang menyatakan dunia ini hanyalah hidup ni je lah. Kalau yang lepas Kak Rai bagi tahu macam mana Al-Ghazali sebut orang etis ni, kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia ni sama je lah dengan sayur, dengan binatang, mati-mati, bila sayur hilang, macam tu je. Jadi kalau dia beranggap yang demikian, maka kehidupan mereka menganggapkan manusia ini tidak mempunyai nilai seperti sayur je ataupun seperti binatang. Itu. Baik, itu penjelasan Allah terhadap golongan etis ini. Kemudian Allah juga menyebut dalam Al-Quran orang etis ni, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan kami yang jelas dan nyata mengenai soal hidup semula sesudah mati, tidak adalah hujah mereka untuk menolak kebenaran. Sebab kebenaran tentang wujudnya hari kiamat ini bertepatan dengan dalil akli dan juga dalil nakli. Jadi mereka tak ada hujah. Jadi hujah mereka yang last kali ialah
Kalau dah kamu kata adanya hidup yang kemudian, cuba bawa datuk nenek kami yang telah meninggal dunia. Tak ada pun depa mati tu hidup semula. Jadi ini menunjukkan bahawasanya tidak adanya kehidupan yang kemudian ataupun hari pembalasan. Okey, itu tentang golongan etis. Tentang golongan yang ragu-ragu ini juga dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sifat dia, definisi dia, ciri-ciri dia, seperti yang pernah Kak Rai huraikan. Orang agnostik ni dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu dan dia ini sangka-sangka je, dan dia tak mau berfikir, tak apalah. Jadi golongan ini juga telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman dia, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bimustaiqinin. Dan apabila dikatakan kepada kamu, sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar, dan hari kiamat tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya, kamu berkata, maksudnya orang etis ni dia kata, kami tak tahu apa-apa pun tentang hari kiamat. Kami hanya mengira kemungkinannya sebagai sangkaan jua, dan kami tidak sekali-kali meyakini. Jadi orang agnostik ni, hari kiamat boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Itu sifat-sifat orang agnostik. Dia angkuh, dia sombong, dan dia suka bermain-main. Dia suka mempermain-mainkan. Suka mempermain-mainkan agama, dan dia sombong. Dia ni orang sombong, memang dia sombong sebab orang agnostik ni ciri-ciri dia ialah narsistik. Orang yang ego, diri dia saja yang betul. Dan orang agnostik ni dia mungkin dari kalangan pemikir-pemikir, tokoh-tokoh pemikir barat. Dia orang bijak. Jadi tokoh-tokoh falsafah, jadi buat apa nak percaya kepada orang lain? Aku lebih bijak. Itu ciri-ciri golongan agnostik ni. Dia suka mempermainkan agama dan sombong. Dia sombong. Buat apa aku nak dengar orang lain yang gitulah. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ciri-ciri golongan agnostik ni. Contohnya dalam firman Allah SWT dalam surah Luqman. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya pada cerita-cerita dan perkara hiburan yang melalaikan dan berakibat menyesatkan dirinya dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai bahan ejek-ejekan. Jadi mereka ni ejek-ejek je tentang benda-benda agama, sebab mereka ni anggap mereka bijak. Mereka profesor macam-macam lah. Jadi dan Allah juga menyatakan ciri-ciri golongan etis dan agnostik ni. Siapa Tuhan mereka sebenarnya? Siapa Tuhan orang etis dan agnostik? Tuhan orang etis dan agnostik ni ialah hawa nafsu. Mereka bertuhankan hawa nafsu, jadi tak mau fikir tentang benda-benda yang akan datang, berat. Jadi mereka nak seronok-seronok je hidup di atas dunia ni. Itu dipanggil falsafah hedonism. Seronok-seronok. Kalau tengok macam mana kita di Itali, di Itali hari tu sebelum berlakunya wabak Covid ni, kita tengok ni yang viral dalam video, macam mana telah berlaku satu perhimpunan gay terbesar, campur laki-laki, perempuan laki sama laki dengan seolah-olah macam bogel lah. Jadi orang yang macam ni, macam mana mereka nak berfikir tentang hari akhirat, tentang pembalasan? Sebab Tuhan mereka ialah hawa nafsu. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Jasiyah ayat 23. Orang etis dan agnostik ni, Tuhan mereka ialah hawa nafsu. Dan ini ciri ini dinyatakan secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun.
Afara'aita, dia kata, fikirkan, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhi dan dia pula disesatkan oleh Allah. Afara'aita manit takhaza ilahahu hawa. Golongan ateis dan agnostik ni Tuhan mereka ialah hawa nafsu. Inna ghimasu fi syahawat. Mereka tenggelam di dalam hawa nafsu. Bila tenggelam di dalam hawa nafsu, fitrah mereka jadi lari, jadi terganjak. Jadi kita tengok, dan sifat ragu-ragu ini dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Agnostik ni sentiasa ragu-ragu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna, dia ragu tentang hari kiamat, dia ragu tentang Al-Quran, dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini telah menyatakan jelas terhadap sebarang persoalan-persoalan yang berlaku kepada manusia. Okey, sekarang itu saya dah jelaskan sebagai mukadimah tentang etis dan agnostik, definisi dia dan apa yang telah dinyatakan oleh Al-Quran tentang golongan ini. Dan Al-Quran jawab dah. Sebab itulah Al-Quran hudan wa rahmah. Bila kita baca Al-Quran sentiasa, dia tidak ada ruang kepada sebarang keraguan kita terhadap Allah dan terhadap hari kiamat. Sebab Al-Quran ni hudan wa syifaan wa rahmatan. Rahmat. Orang yang membaca Quran saja yang akan dapat merasai mukjizat-mukjizat Al-Quran itu. Dan bagaimana Al-Quran menjawab golongan ateis tadi? Tadi dia telah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan golongan batil. Dia nyatakan golongan batil itu. Allah bentangkan dalam Al-Quran akidah yang batil tersebut. Kemudian Allah jawab bagaimana nak menangani raib, sifat ragu-ragu golongan etis dan agnostik ni terhadap semua benda, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap hari kiamat. Jadi dalam Al-Quran, ulama Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah menyimpulkan empat orang kata kategori dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menolak golongan etis dan agnostik ini. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah merumuskan empat dalil yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Kak Rai sampai pada poin sangat penting yang ini. Macam mana dalam sebuah Al-Quran itu Ibn Qayyim bahagikan terdapat empat kaedah atau empat kategori dalil dalam Al-Quran bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus menolak etis dan agnostik. Yang pertama, Kak Rai yang sebut empat tu, Kak Rai sebut dulu secara general, iaitu dalil al-khalqi, dalil penciptaan, dalil fitrah, dalil al-inayah, dalil an-nizam. Jadi kita akan pergi satu-satu. Empat dalil tadi macam mana yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalil fitrah. Okey, dalil fitrah, sebab Kak Rai nak mula dengan dalil fitrah dulu. Dalil fitrah, dalil khalqi, dalil an-nizam, dalil al-inayah. Dalil fitrah. Dalil fitrah ini menjelaskan bahawa fitrah manusia itu sendiri untuk menerima setiap kebenaran dan melakukan kebaikan, termasuk mengakui adanya pencipta, mencintainya, mengimaninya dan mentauhidkannya. Dalil fitrah yang pertama yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan menggunakan dalil fitrah. Macam mana dalil fitrah? Kita tengok apa dulu definisi fitrah. Definisi fitrah ini bererti penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Allah dah cipta manusia ini dan Allah dah tanam. Allah dah tanam kepercayaan di dalam akal, di dalam emosi, di dalam perasaan lah, emosi tu kan, dalam akal, dalam emosi, dalam jasad kita ni pun Allah dah tanam kecenderungan untuk menerima kebenaran. Dan kebenaran yang paling utama ialah tentang adanya Tuhan. Jadi Allah dah tanam di dalam fitrah manusia kepercayaan bertuhan.
Kita manusia ini, sebab tu manusia ini dilahirkan bersih, dilahirkan fitrah. Dan penanaman Tuhan ini berkait rapat dengan apa yang di dalam Al-Quran. Kita tak tahu, Al-Quran jelas benda ni. Al-Quran nyatakan jelas tentang dalil fitrah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kita tak akan tahu kecuali Allah bagi tahu kita apa yang telah berlaku kepada kita sebelum ini, iaitu kita telah menanam, kita telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam roh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Dan perjanjian itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf tu, iaitu dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat-zuriat anak-anak Adam turun temurun dari tulang belakang Nabi Adam dan jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil bertanya dengan firman-Nya. Tu di alam roh kita telah berjanji, mengikat janji setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Maka roh pun kita pun menjawab, qalu bala syahidna. Jadi di situ adalah dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menanam secara fitrah di dalam akal kita, dalam emosi kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibnu Qayyim, bagaimana Allah telah menanamkan fitrah melalui akal. Melalui akal, contohnya Allah menanamkan dalam fitrah kita ya, tentang baiknya sifat adil, tentang jujur, bakti, janji setia, nasihat terhadap sesama manusia, menolong orang miskin yang terinyak, membantu orang yang memerlukan bantuan, menunaikan amanah. Fitrah kita kata benda tu memang baik. Sebab Allah dah tanam di dalam fitrah bahawa benda tu adalah baik. Dalam akal kita dan dalam fitrah kita, emosi kita sendiri pun, emosi kita sendiri, cinta, kasih, rindu, emosi-emosi kita ni membuktikan sedih. Cuba bayangkan tentang kematian. Contoh apa yang berlaku pada hari ini, yang macam mana di Itali kami serahkan kepada langit. Dalam peristiwa COVID ini, kita usaha gini tak jumpa jalan. Kita emosi ini, akhirnya manusia akur bahawasanya ada Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa yang maha agung. Itu dalil fitrah, bagaimana Al-Quran menggunakan dalil fitrah untuk menolak atheism dan agnostik. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ialah dalil penciptaan. Dalil penciptaan ni maksudnya Allah menjadikan segala benda di alam ini ada pencipta. Dan ada pencipta yang terakhir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pencipta yang awal dan pencipta yang terakhir. Dan dalil-dalil ini, walaupun kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Taala kerana kecacatan yang ada pada mata kita, kita tak dapat lihat Allah di dunia ini kerana kecacatan yang ada pada mata kita. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak wujud. Tapi insya-Allah kita akan dapat melihat Allah di hari akhirat. Baik, jadi dalil penciptaan ni Allah mengemukakan dalil-dalil penciptaan langit dan bumi, penciptaan diri kita sendiri. Kita tak dapat pun cipta diri kita sendiri. Kita tak dapat pun nak cipta jari kita sendiri. Kita tak dapat pun nak cipta satu bulu pun kat mata kita dan sebagainya. Tak dapat. Ini bukti yang jelas tentang adanya penciptaan yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya boleh cipta benda-benda yang dah ada. Benda-benda yang ada. Kita boleh cipta coklat cokodap, sedap. Coklat cokodap tu sedap. Kita boleh buat tu daripada bahan-bahan yang sedia ada. Kita boleh buat kerabu jantung pisang, kerabu nanas, benda-benda yang dah ada.
Jadi ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Jadi Allah menggunakan dalil penciptaan ini untuk membuktikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah melalui fitrah dia ketuk hati kita. Dia kata, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, ragu-ragu, kalau kamu ragu-ragu terhadap Allah, terhadap hari akhirat, terhadap tentang kebangkitan manusia, kebangkitan makhluk itu hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada kejadian manusia. Kalau kamu ragu-ragu adanya hari kiamat, dia kata, kamu perhatikanlah tentang kejadian manusia. Kami telah menciptakan dia dari tanah, Tuhan sebut, dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah, kemudian dari seketul daging. Siapa yang cipta dalam perut itu? Dia tidak berlaku secara natural, proses semula jadi. Ada yang menciptakan dia. Dari seketul daging yang disempurnakan, kami jadikan yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami, nak membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang dilahirkan. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai peringkat umur dewasa, atau semasa dewasa, dan ada pula yang dilanjutkan umur ke peringkat tua nyayuk hingga tidak dia mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahui yang dahulu. Dan ingatlah Allah itu dia ingatlah satu bukti, dan supaya kamu mengetahui bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu dalil al-khalqi yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya manusia merenung tentang penciptaan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu takkah kamu melihat macam mana kamu tak ada daya, kamu tak boleh menjadikan diri kamu besar dengan sendiri. Kamu besar, kamu tua, bukan kita yang jadikan. Itu dalil al-khalqi. Kedua-dua dah dalil. Pertama tadi dalil fitrah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua dalil al-khalqi. Dalil al-khalqi Kak Rai dah sebut. Dan yang ketiga dalil an-nizam. Dalil an-nizam ni iaitu dengan memerhatikan aspek keseimbangan, keharmonian dan keselarasan pada setiap pergerakan alam semesta. Dalam setiap pergerakan alam semesta yang teratur, proses siang dan malam, dalil an-nizam ini seimbangan dan keharmonian dan keselarasan pada setiap pergerakan alam semesta. Pergerakan dalam tubuh badan kita sendiri pun macam mana bila kita makan, akhirnya makanan itu masuk dalam salur darah kita ni bersimpan siut untuk darah. Ada salur buat pergi untuk zat, untuk sehat, untuk kumuh dan untuk sebagainya. Ya Allah, ya Tuhanku, itu membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia mahu memerhati diri mereka sendiri, maka tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendiri, ya. Kemudian yang keempat, apa dalil-dalil yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala.
iaitu dalil dipanggil dalil al-inayah. Dalil al-inayah ini ialah pembuktian tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara meneliti tujuan dan hikmah kemaslahatan dari semua keindahan dan ketertiban yang terjadi di alam semesta ini. Keindahan dan kecanggihan alam ini ternyata mempunyai kemaslahatan dan tujuan yang tidak mungkin terjadi tanpa ada yang merancangnya. Dia itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Jadi dalil al-inayah ini, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Antara ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga pada air hujan yang turun dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta dia biarkan padanya dari berbagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah, terapung-apung di antara langit dan bumi. Jadi dalil al-inayah ini dalil yang bahawasanya Allah menjadikan semua benda ini mempunyai tujuan, tidak ada yang sia-sia. Itu bukti Allah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan ya, macam mana binatang virus COVID. Virus COVID ini pun mempunyai manfaat, tidak sia-sia. Tidak sia-sia Allah ciptakan virus COVID ini. Yakinlah semuanya mengandungi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat macam mana dengan virus COVID yang berlaku ni. Walaupun dia mematikan, tetapi macam mana dunia digerakkan dengan virus COVID ni. Contoh yang paling dekat yang berlaku dalam family kita lah. Dengan virus COVID ni kita dapat duduk bersama ahli keluarga. Kita boleh sembahyang berjamaah bersama-sama. Boleh baca Quran. Kak Rai hari ni pun dah tak macam tak pernah semenjak COVID ni lah yang duduk guna Facebook Live ni nak bercakap. Kemudian apa-apa yang Kak Rai nak kongsi tu Kak Rai boleh kongsi. Ibu-ibu di dapur boleh terai macam-macam menu masakan. Kan? Ya, Dr. Aisyah Juri kan? Tengok macam mana. Semua benda Allah lah buat ini tidak sia-sia. Dan kita dapat banyak hikmah. Setiap semua benda ini berlaku dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Virus COVID, nyamuk kalau kita kata nyamuk tu seekor nyamuk, dengan nyamuk itu bergerak segala industri perubatan umpamanya. Macam mana dengan nyamuk orang manusia dapat bekerja keluar, jadi buat buat ubat nyamuk, lahir doktor-doktor untuk melawan penyakit dan sebagainya. Setiap benda yang Allah buat itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Itu dipanggil dalil al-inayah. Bahawasanya setiap apa yang berlaku di alam ini mempunyai hikmah dan tujuan yang maha agung, yang hanya Allah sahaja yang mengetahui. Boleh jadi Tuhan kata asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu baik bagi kita. Dan kita kena sentiasa husnuzan billah. Kita kena sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semua perbuatan, semua benda yang berlaku ini adalah baik
baik, semua baik. Maka Allah kata dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi li, aku ini mengikut sangkaan hambaku. Maka kita sangka baiklah dengan COVID yang berlaku pada hari ini. Sebab bila dengan sangka baik kita itu, insya-Allah maka akan baiklah segala urusan hidup kita. Jadi ada empat perkara ataupun empat bahagian yang di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang dalil-dalil wujud Allah SWT yang telah Kak Rai huraikan dalam perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama dalil fitrah, dalam Al-Quran dalil fitrah. Yang kedua dalil al-khalqi, dalil penciptaan. Banyak ayat-ayat Al-Quran tentang dalil penciptaan. Dalil an-nizam, dalil keselarasan semua benda di alam ini. Dan dalil al-inayah, dalil yang menunjukkan bahawa setiap benda yang Allah buat di alam ini adalah tidak sia-sia dan semuanya membuktikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Okey, kira-kira sekadar itu saja untuk kongsian kita pada malam ini. Macam mana metodologi Al-Quran dalam membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang membaca saja yang akan mendapat mukjizat Al-Quran ini. Sekian saja aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.